Buruk muka cermin dibelah. Peningkatan ketara peruntukan dalam pembangunan Islam pada Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 meneguhkan bukti bahawa beliau adalah pejuang Islam sejati sejak berdekad lalu. Peningkatan tersebut dan penyambungan bantuan kepada Sekolah Agama Rakyat SAR sekaligus menolak secara total dakwaan pembangkang kononnya PMX liberal dan anti-Islam. Malah kononnya selama ini Islam terancam di bumi Malaysia. Dalam laporan pembentangan Belanjawan 2024 baru-baru ini, peruntukan untuk pengurusan dan pembangunan Islam telah dinaikkan daripada 1.5 bilion ringgit pada tahun 2023 kepada 1.9 bilion ringgit pada tahun 2024. Bertujuan untuk memartabatkan agenda pembangunan Islam di Malaysia selari dengan konsep madani yang diperkenalkan Perdana Menteri. Bukan itu sahaja, bantuan Sekolah Agama Rakyat SAR yang dihentikan sejak tahun 2003 oleh bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad juga telah dikembalikan kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan peruntukan sebanyak RM20,000. Peningkatan peruntukan untuk bahagian pengurusan dan pembangunan Islam dalam Belanjawan 2024 ini membuktikan Kerajaan Perpaduan Madani yang dipimpin PMX terus komited dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mengembangkan dan memperkasakan syiar Islam di negara Malaysia. Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan AMK Setiawangsa, Muhammad Azhar Salahuddin berkata, pembangkang PN selepas ini seharusnya tidak lagi memainkan naratif Islam terancam di bawah PMX kerana sewaktu mereka memerintah sejak 2020 hingga 2022, tiada peruntukan sedemikian yang diluluskan untuk pembangunan Islam. Tuduhan dan fitnah yang dilemparkan oleh pemimpin dan penyokong PN yang mengatakan Islam terancam akhirnya memakan diri mereka sendiri setelah terbukti bahawa Kerajaan Perpaduan memperuntukkan jumlah lebih tinggi berbanding zaman PN menjadi kerajaan, iaitu sebanyak 1.4 bilion ringgit. PN juga telah membuktikan mereka gagal memperkasakan dan memartabatkan Islam semasa mereka menjadi kerajaan selama 33 bulan apabila mereka gagal mengembalikan semula geran bantuan untuk SAR seperti yang dilaksanakan oleh PMX, katanya dalam satu kenyataan. Untuk rekod, naratif Islam terancam telah menjadi gelombang tsunami menenggelamkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Pantai Timur dan Utara Semenanjung dalam pilihan raya umum November 2022. Gelombang itu terus membadai sehingga pilihan Raya Negeri 2023. Namun hakikatnya PAS yang memimpin PN tidak mampu mengembalikan bantuan kepada Sekolah Agama Rakyat yang mereka tentang sejak 2003 biarpun sempat memerintah kerajaan pusat selama 3 tahun sehinggalah PMX mendapat kuasa pada tahun 2022. Justru di sini siapa yang tidak buat kerja untuk Islam, siapa yang tidak mementingkan institusi agama sebagaimana yang didakwa PN, melalak pagi petang, siang sampai ke malam. Kononnya Islam terancam dan sehingga ke hari ini sentimen sedemikian terus berkumandang menjadi halwa telinga para penyokong PN. Ternyata segala apa yang didakwa oleh PN selama ini hanya fitnah dan naratif murahan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada tanpa mengira kekukuhan dan kestabilan politik demi kesejahteraan rakyat. Apabila Belanjawan 2024 dibentangkan dan syiar Islam terus ditegakkan dengan sokongan DAP sebagai sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan Madani, kelihatan pemimpin Perikatan Nasional daripada PAS dan juga Bersatu yang selama ini kononnya menjulang panji-panji membela Islam tidak senang duduk. Apa yang dijaja selama ini telah terbukti semuanya fitnah. Patutlah mereka beria-ia menentang dan menyangkal apa sahaja yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan. Rupanya tidak dapat menerima tindak tanduk dan inisiatif yang diambil PMX untuk memastikan ekonomi rakyat kembali pulih. Institusi agama terus tertegak dengan megah dan rakyat miskin dibela. Rasa tercabar agaknya atau malu Allah. Pernahkah mereka duduk bersama untuk berbincang dan memberi pandangan untuk kemajuan negara? Jawapannya tidak pernah. Yang mereka tahu hanya menyangkal setiap perkara baik yang dibuat dengan kenyataan dangkal tanpa fakta. Kerana mulut jahat pimpinan dan kedangkalan berfikir para macai dan walaun, kini Perikatan Nasional tidak tahu di mana mereka nak letak muka kerana ternyata yang gagal itu mereka, bukan orang lain. Orang yang busuk tidak sedar akan baunya. Laksana udang tidak sedar akan bungkuknya. Laksana buruk, muka cermin dibelah.